tersedia di jalur 3 KLB KRL tujuan akhir stasiun Oaso. Keberangkatan dari stasiun Mitsubishi pada pukul 11 lebih 54 menit. What's up, bro? You good? I'm good. Wait, are you a guide here? Yes. What's it like? Şu bir tiştekin. Indonesian language. Apa kabar? Kabar baik. 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 Oh, bisa berbicara bahasa Indonesia? Bahasa aku bisa. Mak Saleh orang Korea, Jepun, warga asing yang ada dekat Malaysia ni, dia orang ni sama ada nak belajar bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris saja. Bahasa Melayu jauh sekali. Dengar video ni sampai habis sebab ini adalah realiti yang orang Melayu kena terima. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah kepikiran nggak? Kenapa bahasa Indonesia semakin sering terdengar di berbagai negara? Yang menarik, kali ini justru ada warga Malaysia yang mengakui kalau bahasa Indonesia sudah diajarkan bahkan dipelajari di Jepang. Menurut mereka, salah satu keunggulan bahasa Indonesia adalah memiliki tingkatan atau ragam bahasa yang dipengaruhi budaya daerah. Misalnya dalam bahasa Jawa, dikenal ngoko dan krama, sehingga banyak orang belajar tidak hanya bahasanya, tetapi juga budayanya. Sementara bahasa Indonesia sendiri juga kaya akan variasi penggunaan sesuai situasi, baik formal maupun santai. Di sisi lain, bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia sering dianggap lebih sederhana dalam penggunaan sehari-hari. Pendapat ini tentu bukan pandangan semua orang, tetapi menjadi bahan diskusi yang ramai di media sosial. Yang lebih menarik lagi, beberapa istilah populer dari Indonesia juga sering digunakan di Malaysia. Setelah kata gratis yang sudah lama akrab, kini kata piknik juga semakin sering terdengar dalam percakapan maupun media sosial. Fenomena ini membuat banyak netizen bertanya-tanya, kalau memang bahasa Indonesia dianggap tidak penting, mengapa semakin banyak kosakata yang dipakai? Ironisnya, selama ini masih ada sebagian pihak yang gemar membanding-bandingkan atau bahkan meremehkan bahasa Indonesia. Namun di saat yang sama, penggunaan kosakata Indonesia justru terus bertambah dan semakin akrab di berbagai negara. Sebab guna piknik. Juga petikai Dewan Bahasa pinjam piknik masuk Kamus Dewan. Sebenarnya tiada yang salah sebab bahasa bila meminjam bukan tanda kemaluan tapi tanda perkembangan. Namun bahasa hanya pinjam yang kita belum ada. Contoh ilusi. Tapi orang marah kita ada hayalan. Tidak. Ilusi ni kan dia lebih kepada psikologi dan persepsi. Risiko. Orang marah kita ada bahaya. Tidak. Risiko ni aspek teknikal yang mendatangkan bahaya. Begitu juga dengan piknik. Orang marah kita ada berkelah. Tidak, piknik lebih kepada aktiviti yang tak melibatkan mandi-manda. Kalau kita perasan, penulisan berita tentang aktiviti yang tak melibatkan air, wartawan akan guna piknik. Kalau libatkan air, mandi-manda, barulah guna berkelah. Kemudian, DBP pinjam piknik. Sebab asalnya, piknik ni bukan budaya kita. Budaya kita berkelah, pergi air terjun, pantai, sungai. Mereka orang barat ni susah jumpa tempat-tempat ni. Maka piknik mereka duduk tengah padang. Nampak kita pinjam piknik sebab kita tak ada perkataan tu sebelum tu. Bila dah mula masuk budaya tu, ramai buat, barulah kita pinjam. Sama dengan solidariti, orang kita memandai pinjam perkataan tu, sedangkan solidariti tak pernah wujud dalam Kamus Dewan. Kenapa tak pinjam? Sebab kita ada perkataan sendiri. Bila kita pinjam solidariti, ibarat orang kita ni tak pernah ada sifat solidariti. Salah sama sekali. Dari dulu lagi, kita dah ada sifat tu dalam perkataan kita sendiri. Renung peribadi, cermin diri. Mak Saleh orang Korea, Jepun, warga asing yang ada dekat Malaysia ni, dia orang ni sama ada nak belajar bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris saja. Bahasa Melayu jauh sekali. Dengar video ni sampai habis sebab ini adalah realiti yang orang Melayu kena terima. Aku berani cakap benda ni sebab aku memang bergelumang dengan warga asing dekat Malaysia ni sejak dulu sampai sekarang. Bagi mereka, orang Malaysia ni tak kira Melayu, Cina, India ni boleh bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Jadi apa gunanya belajar bahasa Melayu? Lainlah kalau macam dekat Indonesia sana. Sebab tu warga asing dekat Indonesia yang duduk dekat sana, dia orang boleh bercakap dalam bahasa Indonesia dengan fasih. Tapi warga asing yang duduk dekat Malaysia ni, walaupun dah 10-20 tahun pun, mereka tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab mereka boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan orang Melayu juga. Urusan jual beli, pergi membeli belah, pergi kafe apa, semua pun dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Kalau setakat nak berurusan dekat immigration tu, bukannya selalu pun. Kalau nak berurusan kat mana-mana pejabat kerajaan ke apa, dia akan bawa seorang penterjemah datang, cukup. Dan ada juga yang betul-betul nak belajar bahasa Melayu, tapi setiap kali jumpa dengan orang Melayu je, orang Melayu tu mesti akan jawab dalam bahasa Inggeris. Memang aku dah perhati banyak kali dah. Asal ada orang putih, warga asing nak bercakap bahasa Melayu dengan kita kan, mesti akan dijawab dalam bahasa Inggeris. Aku tak tahu kenapa perangai orang Melayu macam ni. Sebabkan itulah akhirnya kebanyakan mereka ni akan ambil keputusan tak perlulah belajar dalam bahasa Melayu. Orang kena faham tau, majoriti warga asing Mak Saleh, Korea, Jepun ni, dia orang duduk dekat bandar-bandar besar macam KL, Melaka, Ipoh, Pulau Pinang.
Dan negeri-negeri ni, kota-kota ni semua penuh dengan orang Cina. Dan kebanyakan orang yang duduk dekat kota-kota ni semua bercakap dalam bahasa Inggeris dengan baik. Dia orang tak duduk dekat Kelantan, Terengganu, Perlis tu semua. Mat Salleh ni semua, dia orang ni selalu duduk lepak dengan orang Cina je. Jarang mereka ni nak berkawan dengan orang Melayu. Sebab korang kena tahu kehidupan mereka pun banyak dekat bar, dekat kelab, mereka ni kaki minum. Jadi mereka tak boleh buat semua tu dengan orang Melayu. Dan orang Melayu ni pun sangat introvert, memang tak berkawan dengan mereka. Jadi mereka ni lebih berkawan dengan Cina. Itu belum lagi lah kalau yang datang sini sebab nak berniaga. Kalau dalam bab urusan berniaga ni, sasarlah mereka hanya deal dengan orang Cina je. Dan Cina ni sama ada cakap bahasa Inggeris ataupun Cina lah. Kalau diorang kerja dekat syarikat-syarikat pun, selalunya syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang penuh dengan staff-staff Cina. Dan di sana memang mereka bercakap dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Dan kalau ada orang Melayu pun, Melayu dekat sana pun yang jenis bercakap dalam bahasa Inggeris, bukan cakap dalam bahasa Melayu pun. Korang tahu tak, majoriti besar warga asing, bahkan aku boleh katakan hampir ke semua warga asing Mat Salleh, Korea, Jepun ni semua, anak-anak diorang ni semua diorang hantar sama ada dekat sekolah antarabangsa ataupun sekolah Cina. Sekolah kebangsaan ni jauh sama sekali dia pun nak hantar. Sebab bagi diorang, sekolah kebangsaan ni hanya untuk pribumi, kampung. Dan setiap kali aku jumpa anak-anak Mat Salleh, Korea, Jepun ni semua kan, mesti anak diorang ni fasih bahasa Inggeris, kemudian fasih bahasa Cina. Dan sekarang ni adalah beberapa kerat Mat Salleh, Korea, Jepun ni yang nak belajar bahasa Melayu. Bukan sebab dia orang tengok bahasa Melayu ni penting ataupun bahasa ilmu, tapi disebabkan mereka boleh jadi terkenal dekat TikTok dan boleh jadi virus, sekaligus mereka boleh menjana pendapatan dengan tanpa berniaga bersusah payah. Hanya memperbodohkan puak yang bodoh itu, setakat bercakap apa khabar saya orang Korea, terus dia viral. Ini realiti tau. Orang putih Korea, Jepun, bila dia orang nak kongket, nak cari awet, nak main apa semua, confirm dia akan cari Cina. Dia orang dekat bar, dekat kelab tu semua, dia orang akan cari Cina. Memang mereka suka perempuan Cina. Dan perempuan Cina memang sasar lah, takkan cakap dalam bahasa Melayu. Dia pun cakap bahasa Inggeris dengan bahasa Cina lah. Jadi hidup dia orang ni memang dengan Cina je. Berapa ramai orang Cina yang berkahwin dengan orang putih Korea, Jepun ni semua, sangat ramai. Jauh sekali nak tengok yang berkahwin dengan Melayu. Kalau yang jenis berkahwin dengan perempuan Melayu ke, lelaki Melayu ke, itu pun jenis yang bercakap bahasa Inggeris, bukan dia orang bercakap dalam bahasa Melayu. What's up, bro? You good? I'm good. Wait, are you a guide here? Yes. What's it like? Should be the stigma. Indonesian language. Apa kabar? Kabar baik. Baik kamu. Baik. Oh, bisa berbicara bahasa Indonesia? Bahasa aku bisa. Oh, Gimana kamu bisa bahasa? gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar. Gimana kabar Oh, kamu? bagaimana belajar bahasa Indonesia? Aku belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Aku cinta kamu ya. Aku cinta kamu juga. Bisa berbicara bagus ya. Di Bali, No, di Jogja. di Jogja, Yogyakarta. Dia kabare. Apa? Kamu bisa bahasa Jawa? Oh, Jawa. Bisa. Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Swastiastu, Bali. Swastiastu. Apa yang kamu suka dari sini? Mantap makanan. Bahasa. Setiap hari aku makan. Kamu harus coba. Wah, mantap ya, mantap sekali. Kamu mantap. Nama kamu siapa? Abdullah. Ya. بتحكي عربي كمان. Of course. انت كريم وانا بستاهل. والله. أهلا وسهلا فيك بأي وقت. شكرا. انت ذكي انسان. أنت أذكى. نشامة. واو. Halina dapke ya. Aku juga Senang bertemu. Wow. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Matur nuwun. Bahasa Sunda? Bahasa Sunda komo hadama. Hatur nuwun. Komo hadama. Bahasa Batak? Medan, Sumatera, Horas. Man. Horas. He knows Batak. Kamu bisa bahasa banyak ya? Pasti karena aku sudah tinggal di Indonesia beberapa bulan. Berjalan. Ente berjanji. Semoga sukses. Kamu juga. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat. Tersedia di jalur 3. Tersedia di jalur 3 KLB KRL tujuan akhir stasiun Oaso. Keberangkatan dari stasiun Mitsubishi pada pukul 11:54. Tersedia di jalur 3 KLB KRL tujuan akhir stasiun Oaso.
Pemberangkatan dari stasiun Mitsubishi Mineguchi pada pukul 11.54. Bagi para penumpang yang akan menaiki KLB KRL dimohon periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di area stasiun Mitsubishi Mineguchi. Terima kasih. Pada akhirnya, bahasa bukan soal siapa yang lebih hebat, melainkan siapa yang mampu menghadirkan manfaat dan diterima oleh banyak orang. Dan melihat semakin luasnya minat belajar bahasa Indonesia di berbagai belahan dunia, tentu ini menjadi kabar yang patut diapresiasi. Kalau menurut kalian, apakah semakin populernya bahasa Indonesia di dunia merupakan bukti kekuatan budaya Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.